Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam channel. Dalam episod kali ni saya nak tunjukkan cara basic untuk setup race car hanya dengan bermodalkan RM100 saja. Macam guys, best tak guys? Video ni memang sesuai lah untuk para pemula ataupun starter atau newbie lah untuk bermula dalam dunia racing. Untuk pengetahuan anda sebenarnya, kita boleh setup kereta daripada harga dalam 100 ni, ada sampai 300, 500, ada juga sampai harga beribu guys. Dan ada terdapat macam-macam lah setup sebagai contohnya kan. Kalau ada dekat depan saya ni, okey, ini saya ada contoh dua jenis setup front bumper kan. Dan kat sini pun saya ada contoh dua jenis setup rear bumper kan. Dan juga kita ada jenis yang macam ni. Okey, ini dah memang dah advance dah. Dan begitu juga dengan kita punya, orang kata apa, ini kalau anda nak tahu tentang mesh damper, cara setup kan. Ada yang setup cara macam ni, ada setup cara macam ni. So memang ada banyak jenis lah. Okay, tapi kita tak nak cerita dulu semua benda-benda ni. Kita boleh tolak tepi dulu guys. Sebab apa? Sebab hari ni kita nak cerita benda basic saja. Sebab apa? Kalau anda tak tahu tentang basic sesuatu parts yang dipasang kepada kenderaan anda ni, macam mana anda nak tahu tentang perkara yang lebih advance, betul tak guys? Okay, jadi pada episod ni saya nak tunjukkan basic terlebih dahulu. Bila kita dah tahu basic, barulah kita boleh melangkah ke tapak yang seterusnya. Kalau anda berminat, teruskan menonton dengan video ni. Kalau anda tak suka, anda boleh skip. Okay guys, let's go. Okay guys, so depan anda sekarang ni ada item-item basic yang kita perlukan dalam memodifikasi kenderaan anda supaya menjadi sebuah kereta yang layak untuk berada di atas litar lumba. Akan tapi saya nak ambil peluang ini untuk ucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu kepada Arzon. Jadi thank you so much Arzon for sponsoring this video. Kepada anda semua, kalau anda nak dapatkan item-item ni, bolehlah ke Shopee page Arzon dan dapatkannya di sana. Dan khas untuk para penonton Mainan Adam channel, kita akan berikan satu promo kod khas untuk anda dapatkan diskaun di antara RM3 ke RM5 untuk item-item yang terdapat di hadapan anda sekarang ni. Macam best tak best guys? Kalau anda dapatkan promo kod itu, kenalah tonton sehingga ke habis episod. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita mulakan sekarang. So, kita nak mulakan dengan FRP plate terlebih dahulu. Jadi, di hadapan anda sekarang ni ada set FRP plate yang bernilai RM28. Apa yang best dengan package ini ialah guys, ianya telah pun diletakkan secara komplit bagi saya. Okey, nampak tak? Sini kita datangkan dengan front roller stay. Okey. Ini kita datangkan dengan rear roller stay. Okey, ini front brake plate. Okey, untuk kita pasang kat depan. Okey, yang ni kita ada reinforced plate yang mana kita akan gunakan sebagai brake plate di bahagian belakang. Okey, di sini kita ada rear underguard, kita ada underguard belakang, dan yang ni kita ada multi roller setting stay. Okey, in which yang ni dah pun dipotong. Sekejap saya tunjukkan. Kalau kata okey, bentuk asalnya ialah sebenarnya lebih kurang macam ni. Okey, ini adalah bentuk asal dia, in which ianya dipotong daripada sini guys. Terbalik. Ianya dipotong daripada sinilah parts ni. Okey, dan jadikan macam ni. Okey, so untuk FRP plate ni memang komplit. Dia datangkan pula dengan set macam ni guys. Okey, ada dua pilihan. Anda nak yang setting yang pakai macam ni. Okey, ini yang pertama. Ataupun anda nak pakai yang setting yang macam ini. Okey, yang ni khas untuk FMA chassis. Yang ni pula sesuai untuk chassis-chassis lain lah, seperti VZ ke, VS ke, AR ke. So ada dua pilihan lah. Nanti anda boleh tengok dekat Shopee page. Yang akan tunjukkan yang mana satu yang sesuai untuk kenderaan anda. Okey, alright, so ini dia punya FRP plate. Okey, yang seterusnya kita perlukan skru. Okey, saya dapat dua paket, in which sepaket harga dia RM9 dan saya rasa saya cuma perlukan satu paket saja. Okey, dan ianya didatangkan dengan free skru yang ini saya tak pasti berapa kepanjangan dia. Dua-dua ni dapat secara percuma guys. Next kita perlukan dia punya lock nut. Lock nut ni harga lebih kurang dalam RM5. Okey, yang ni dalam 4 mili tak silap saya. Dan seterusnya kita perlukan roller hadapan. Okey, roller hadapan saya dapat daripada jenis lightweight, size 12-13. Okey, so kita perlukan roller depan, dan seterusnya kita ada roller belakang. Roller belakang ni harga dia dalam RM8. Saya perlukan 2 set. Okey, sebab saya nak pasang sama macam yang saya tunjuk sebentar tadi. Saya nak buat setting macam ni. Okey,
Okey. Alright, seterusnya kita perlukan spacer. Okey, spacer ni warna hitam, harga dia RM8. Seterusnya kita perlukan stabilizer. Okey, dekat sini stabilizer yang saya dapat adalah berjenis Tamiya, bukan yang imitation. Yang mana anda tengok semua tadi tu adalah berjenis imitation, guys. Okey, ni harga dia RM11. Ni saya buka, saya nak tunjukkan macam mana rupa dia. Okey, stabilizer ni, in which yang ni nanti kita akan pasang dekat bahagian atas roller. Next, kita dapatkan mesh damper. Okey, ada dua jenis. Yang pertamanya adalah daripada jenis ini kita panggil dish type. Okey, ada dua color, satu color hitam dan ini color silver. Okey, yang seterusnya kita dapatkan daripada jenis bullet. Yang ni adalah mesh damper berjenis bullet. Yang tadi harga RM4, yang ni harga dia mahal sikit, RM7. Okey. Kenapa dia nama bullet? Sebab dia ada bahagian head dan dia ada bahagian rear dia yang bila kita sambung nampak tak dia jadi macam bentuk bullet ni. Okay. Dan saya juga dapat kat sini, ini adalah bearing untuk tayar, harga dia RM6. Dan ini adalah O-ring 3 set harga RM3. In which saya rasa dua ni kita tak perlu pakai loh. Okay, alright. Jadi bila kita campur tolak semua benda-benda ni, guys, okey, semua benda-benda yang ada ni, ini nilai dia adalah RM100. Tapi anda kena tahu RM100 ni belum lagi ditolak dengan diskaun-diskaun yang anda boleh dapatkan kalau anda beli dekat R-Zone, yang mana saya akan tunjukkan, saya akan ceritakan cara dia selepas kita dah siap pasang nanti. Okey guys, jom sekarang kita nak pasang terlebih dahulu. Okey, so sebelum kita start pasang, saya nak sarankan anda supaya ada beberapa item. Okey, yang pertamanya of course kita perlukan screwdriver. Saya cuma pakai screwdriver set macam ni je. Okey, senang, simple. Dan seterusnya kalau boleh anda ada ni, apa benda ni saya tak ingat nama dia. Guna dia untuk nak ukur. Okey, alright. So ini kita perlukan ini dan seterusnya kita perlukan tweezer. Okey, untuk senang nak pegang segala bearings ke apa ke kan. Dan seterusnya kita ada yang ni, ini adalah skru untuk kita pusing lock nut. Okay, alright. Dan yang paling penting sekali kita kena ada ini, guys. Okay, ini adalah screwdriver untuk buat counter sang. Okay, alright. So counter sang ni gunanya adalah untuk contoh guys. Okay, dekat sini anda boleh nampak, dekat sini dah ada lubang-lubang yang kita panggil counter sang. In which kegunaan lubang ni ialah bila kita masukkan skru ni akan masuk dan terus tersimpan, nampak tak? Dia akan tersimpan dekat dalam FRP. So bila kita punya kereta jalan dekat atas track, dia tak adalah nak tergesel-gesel skru ni dekat track dan merosakkan track. Okay, so kita perlukan counter sang ni untuk nak buat lubang-lubang macam mana yang ada kat sini. Sebab apa? Sebab tak semua plate yang didatangkan ni dia dah siap ada lubang counter sang. Okay, sebagai contoh macam ni saya dah buat lubang. Okay, let's say lah kalau kita tak buat counter sang, skru kita akan terkeluar macam ni, guys. Boleh nampak tak? Dia akan terkeluar macam ni dan ini akan merosakkan track sekiranya terlanggar dekat mana-mana bahagian track. Okay, dekat sini saya dah bahagikan skru yang kita perlukan. Senang, okay. Yang ni bersaiz 30mm, kita perlukan 4 batang. Ini bersaiz 25mm, kita perlukan 6 batang. Ini bersaiz 16mm. Okey, yang ni perlukan 2 batang dan yang ni saiz 10mm. Kita perlukan juga 2 batang. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita start projek kereta kita. Kita tanggalkan skru asal yang didatangkan dengan VZ chassis ni. Datangkan dalam kit ni. Okey, kita tanggalkan 2. Untuk VZ chassis ni saya pilih untuk tak nak buang dia punya front bumper sebab saya nak dia lebih kuat lah bila ada benda ni kan. Dan kita mulakan dengan memasang dia punya brake plate terlebih dahulu. Okey, so untuk brake plate ni kita tak perlu risau untuk buat counter sang. Sebab apa? Sebab ini dah memang dia ada dah lubang counter sang dia. Okey, alright. So kita masukkan lock dengan menggunakan skru bersaiz 10mm sebelah tadi. Tujuan kenapa saya gantikan skru original daripada VZ chassis ni dengan skru 10mm ni ialah sebab skru ini jauh lebih panjang dan ianya bila kita pusing ianya akan tembus hingga ke bahagian hadapan, guys. Okey, nampak tak? Dia akan tembus sampai ke bahagian hadapan dan bila kita ada extra ke depan ni kita akan pakai kita punya lock nut untuk kita kuncikan di sebelah atas. So dia akan pegang dengan jauh lebih kuat lah. Okey, dah siap. Okey, so kita dah secure kita punya brake plate dekat bahagian hadapan dan seterusnya kita nak pasang front bumper. Okey, inilah front FRP plate.
Okey, dan saya akan gunakan kedua-dua lubang sini ya guys. Okey, anda boleh nampak tak? Ini lubang sebelah kiri, ini adalah lubang sebelah kanan. Dan di sini saya akan gunakan skru yang bersaiz 25 yang berkepanjangan 25 mili ya. Okey, kita akan pasangkan skrunya terlebih dahulu. Okey, so siap dua batang skru ni. Function kenapa saya pakai skru yang panjang dan bukannya skru yang pendek ialah sebabnya ini adalah lubang kadang-kadang kita boleh gunakan untuk letak kita punya mesh damper guys. Okey, sebagai contoh kita boleh letak kita punya mesh damper dekat sini. Okey, depends atas track, sama dia kita nak pakai bahagian depan ke, tengah ke, belakang ke. Okey, terpulang. Tapi setidak-tidaknya bila kita dah pasang tiang dekat batang depan ni, jadi senanglah kalau anda kata kita nak pakai mesh damper dekat depan ni, kita dah sedia ada tempat, kita dah tak perlu nak tukar-tukar skru. Dan sekiranya anda jenis yang suka nak pakai apa tu, mesh damper jenis hanging damper, okey, nampak tak lubang dia memang dah betul-betul ngam guys. Okey, nampak tak, standard. Okey, kalau anda tengok setting saya yang lagi satu ni pun memang dia menggunakan lubang yang sama guys. See, nampak? Memang boleh ngam masuk. Memang dia punya tempat tu memang tempat yang ngam dah lah. Jadi untuk saya kebiasaan untuk kereta-kereta lain memang dekat bahagian ni memang saya akan letak yang 25 mili. Okey, in which saya akan letak 2 depan, 2 tengah dan juga 2 di bahagian belakang yang mana kita akan pasang sekali lagi. Okey. Untuk pemasangan roller pada front plate ini, okey. Jadi kita nak gunakan daripada saiz 12 dan 13 Jadi kita kena pasang pada lubang yang ada nombor 13 ni. Okey, alright. Jadi kepada siapa yang tak tahu, anda kata anda nak gunakan roller saiz 19, anda kena pakai dekat lubang 19. Roller saiz 13 dekat lubang saiz 13, dan begitulah dengan lubang-lubang yang lain. Okey, jangan tersalah lubang. Dan di sebelah belakang sini kalau anda dapat tengok, ianya flat tak terjejas lagi. Seperti mana saya cerita sebentar tadi, kita perlu buat lubang counter sang seperti mana yang ada dekat contoh sebelah sini. Jadi apa yang kita perlu buat ialah tengok dekat lubang mana yang kita nak, nombor 13. So lubang ini okey, betul lubang ini. Okey, so lubangkan dekat sini. Okey, so kira ngam lah tu. Alright, so kita masukkan tiang bersaiz 30 mili. Okey, perkara pertama dalam nak memasang roller ni, kita kena letak dia punya washer terlebih dahulu. Okey, letakkan dia punya washer. Washer ni dia ada macam satu ring ya guys, kalau anda perasan. Okey, bahagian ring nampak tak dekat sini, dia ada ring. Okey, ring ini bahagian yang akan menghadap sebelah atas yang bersentuhan dengan bearings. Okey, so kita masukkan dia punya bearings. Okay, so ini ialah bearings. Dan selepas kita masukkan bearings, kita masukkan dia punya copper pipe. Okey, ini dia punya copper pipe. Selepas masukkan copper pipe, kita akan masukkan double roller ni. Okey, so masukkan macam ni Kalau ikutkan cara saya suka roller 13, saiz 13 kat bawah, 12 di bahagian atas. Okey, so sekarang ni nampak tak lopong dekat situ, jadi kita akan masukkan kita punya bearing lagi satu. So masukkan bearing kat atas ni. Dan bila kita dah ada bearings, apa yang kita perlukan lagi sekali ialah kita masukkan washer. Sama macam tadi juga washer. Okey, tapi washer ni nampak tak ring ni kena menghadap belah bawah pula in which dia akan menghadap di sebelah yang bersentuhan dengan bearings. Okey, so macam itulah cara kita nak pasang dia punya double roller. Okey guys, so seterusnya kita perlukan spacer. Memang sedap ni. Okey, alright. So kita just ulang benda yang sama juga di sudut sebelah satu lagi. Okey, so siaplah kita punya front bumper. Macam inilah rupa dia. Nak tahu cara pasang kita ni betul atau tidak, kita boleh test dengan pusingkan roller. Tengok kalau roller ni berpusing cantik, maksudnya memang kita pasang betul lah tu. Nice. Okay, nice. Alright.
So bila kita dah siap ni, kita ambil kereta kita tadi dan kita masukkan saja dekat lubang yang dah kita sediakan tadi. Nampak tak? Masukkan dekat tiang tu. Okey, dan kemudian kita boleh kuncikan dengan menggunakan kita punya lock nut tadi. Okey, bila kita dah siap lock kita punya front bumper ni dekat bodi kereta, kita ambil juga lagi lock nut, lagi 2 biji, dan kita akan pasangkan ke atas ni just untuk ni lah, cover hujung skru ni. Okey. So next time anda kata anda perlukan pasangkan mesh damper depan ni, anda just buka skru, pasang mesh damper dan tutupkan skru dekat sini. Tutupkan nut dekat sini. So dah settle lah. Okey. Okey, alright, siap di bahagian hadapan. Okey, seterusnya kita nak buat di bahagian belakang pula. Jadi untuk bahagian belakang ni memang kita kena buka terlebih dahulu lah. Dekat bahagian belakang ni dia sedikit complicated kalau nak dibandingkan dengan di bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab ianya ada 4 parts yang berasingan. Okey. Mula-mula sekali saya akan gunakan multi roller stay ni. So apa yang kita perlukan sekarang ialah kita perlu pasang brake plate terlebih dahulu. Yang ni saya tak kira jumlah skru tadi, saya lupa guys. Okey. So kita masih perlukan beberapa lagi skru yang lain. Tak apa, nanti kita akan tunjuk lepas ni. Okey. Kita perlu pasang skru dekat sini, nampak tak? Okey, dekat plate ni. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita perlu buat countersunk dekat kedua-dua lubang ini guys. Okey, so dekat sini saya akan pakai skru yang paling pendek yang kita ada dekat dalam paket skru kita tadi. Yang ni panjang dia dalam 6. Okey, so panjang dia adalah 6 mili dan kita pasang macam ni guys. Okey. Masukkan skru ni dekat lubang yang dah kita buat countersunk tadi. Okey, dia tembus sampai ke multi roller stay tu dan kita ambil satu lock nut dan kita kuncikan dekat atas sini. Okey, alright. So siap kita punya brake plate dan seterusnya kita nak pasangkan pada belakang kereta kita. Jadi kita nak pasangkan macam mana? Susunan dia macam ni guys. Okey. Mula-mula kita kena letak ni dulu, rear stay dulu. Okey, kita letak rear stay dan kemudian kita akan letakkan set brake plate kita ni. Dan kemudian barulah kita letak kita punya underguard dekat sini. So inilah susunan dia ya guys. Okey, alright. So letakkan susunan macam ni. Dan dekat sini saya akan gunakan skru yang berkepanjangan 25 mili tadi. Okey. So kita akan masukkan dekat sini. Okey. Dan kita akan mulakan skru dekat belakang kereta. Silap ya guys, patut pakai skru 16 mili bukannya 25 mili. Okey, ni saya dah gantikan balik lah. Okey, pakai skru 16 mili. Okey, so bila kita dah siap skru masuk kedua-dua kiri kanan, sama juga macam depan tadi, kita kena lock dengan menggunakan lock nut. Okey, so siap pemasangan dia punya plate. Jadi sekarang ialah masa untuk kita pasang roller belakang pula. Okay, next untuk pemasangan roller, seperti mana anda dapat tengok sebelah tadi, kita dah pilih untuk pasang roller daripada 13 mili. Okey. So kita kena lubangkan macam saya cakap juga untuk bahagian depan tadi, kita kena buat countersunk Okey, ini ialah lubang untuk 13 mili. Jadi saya dah buatkan lubang untuk kedua tempat ni. So sama juga macam mana kita pasang depan, kita masukkan skru kita terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita akan masukkan washer, bearing washer. Okey, dan lepas tu kita terus masukkan roller. Okey, dan selepas kita masukkan roller, kita masukkan lagi satu bearing washer. Dan selepas itu kita perlu masukkan kita punya spacer guys. Okey, so ada 2 batang spacer. Yang ni sekejap saya ukur, tengok dia punya kepanjangan. Okey, yang ni panjang dia 12 mili. Okey, kita akan masukkan yang 12 mili terlebih dahulu. Lepas tu kita akan pakai yang 6 mili. Okey, so total kita perlukan 18 mili lah. Okey. Okey, so bila dah masukkan macam tu, masukkan bearing washer, masukkan roller,
tutup pula lagi sekali dengan bearing washer, dan kita lockkan dengan gunakan kita punya lock nut. Okey, ulang balik benda yang sama di sebelah satu lagi. Okey, so siaplah di bahagian depan dan di bahagian belakang. Next ialah kita nak buat di bahagian side damper pula guys. Bagi pemasangan side damper, kita akan pakai skru ni. Okay, ini ada tambahan skru sepanjang 8 mili. Okey, sebanyak 4 batang. Okey, dan saya akan pasangkan skru macam ni lah. Ini yang saya dah pasang di sebelah kanan. Okey, apa yang best dengan dia punya damper plate ni, dia dah siap ada counter sang. Okey, nampak tak, dah siap dibuat counter sang. Anda boleh dalamkan lagi kalau anda nak, tapi kalau ikutkan macam ni saya dah try pasang kat sini, saya rasa dah okey dah. Jadi saya cuma akan terus skrukan masuk dekat lubang yang ada dekat sebelah sisi samping VZ chassis ni guys. Okey, setelah dipasang, anda jangan biarkan ujung skru anda terkeluar macam ni ya guys. Ambillah lock nut tadi, okey, dan tutuplah lubang skru ini di semua 4 batang skru. Dan last sekali kita akan pakai batang skru yang 25 mili tadi. Okey, dan kita akan pasangkan kita punya damper dekat mana-mana lubang kita suka lah. Okey, lubang ini terpulang kepada anda sebab ianya boleh berubah-ubah mengikut condition track. Okey, dan saya akan lockkan dengan menggunakan ini ada nut warna silver yang kita dapat dalam salah satu daripada paket-paket kita tadi tu. Okey, dan sini akan jadi tempat untuk kita letak kita punya mass damper. Okey, seperti itu saya letakkan mass damper macam ni kat sini. Dan selepas itu baru kita tutup dekat atas dia dengan menggunakan lock nut 4 mili tadi. Alright, kita tutup kat sini. Ulanglah benda yang sama, proses yang sama dekat di sebelah yang satu lagi. Okey, so untuk bahagian yang terakhir kita nak pasangkan ni skru untuk mass damper belakang pula. Okey, yang mana di sini ada dua tempat yang kita akan pasangkan. Okey, kita kena buat counter sang lah untuk kedua bahagian. Yang mana ni saya dah masukkan dia punya skru dah. Okey, so dia akan jadi macam tu. Alright, so kita masukkan skru dekat tempat yang kita dah buat counter sang tadi. Okey, dan selepas tu kita ambil nut, yang ni nut silver yang extra. Kita just lock macam tu je. Okay. Okey, lurus, tegak, ngam. Kemudian kita masukkan kita punya mass damper. Yang ni saya ambil pada mass damper yang bulat tadi. Okey, masukkan macam ni ya. Okey, untuk masukkan mass damper, ramai yang tersilap ada yang tersilap pasang macam ni. Okey, kalau macam ni dia tak nampak tak, dia punya kepala dia tak masuk dekat dalam nut sebelah tadi. Okey, so kita kena pasang secara macam ni sini, baru dia punya ruang dekat dalam dia tu akan masuk dan tutup kita punya nut tadi. So dia akan jadi rata rapat lah. Okay, so nanti dia main pun sedap lah nanti. Last sekali, macam biasa, macam mana skru-skru yang lain juga, kita akan ambil lock nut dan kita akan lockkan dekat bahagian atas ini. Okay guys, so dah siap lah basic racing car dengan bermodalkan hanya RM100 saja. Macam guys, nice tak nice? Siapa sangka guys, dengan modal yang serendah RM100 anda boleh mendapatkan setting yang serba lengkap seperti mana yang anda dapat tengok di hadapan anda sekarang ini. Okey, jadi jangan tunggu lagi, jangan buang masa lagi, teruslah ke Shopee page R-Zone guys dan dapatkanlah item-item seperti mana yang telah saya tunjukkan di sepanjang video tadi. Dan untuk pengetahuan anda juga, jangan lupa untuk claim voucher-voucher terlebih dahulu guys. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu anda dua tips yang ramai terlepas ketika membeli belah di Shopee, terutamanya kalau beli di R-Zone. Yang pertamanya, jangan lupa untuk claim voucher yang diberikan oleh seller yang akan memberikan anda cashback sehingga ke 1000 coins atau bersamaan dengan RM10 guys. So banyak tu.
Dan yang seterusnya, jangan lupa untuk shopping semasa men's sale yang akan di-renew setiap hari Isnin, yang mana bila anda gunakan voucher men's sale ni, anda akan dapat extra 1000 coins lagi, which means anda dapat diskaun lagi RM10. Best tak best guys? So dengan combination voucher yang diberikan oleh Shopee dan voucher yang diberikan oleh seller, anda dapat RM20 diskaun dekat situ saja guys. Dan tak lupa juga, sekiranya anda apply lagi, kita punya promo code yang special diberikan hanya kepada penonton Mainan Adam channel ni. Anda akan dapat diskaun antara RM3 ke RM5 untuk item-item yang berada di hadapan anda ini. So basically anda akan spend like around RM60 ke RM70 saja untuk dapatkan item yang bernilai RM100 ini. Macam guys, berbaloi tak berbaloi? Jadi jangan tunggu lagi, cepat-cepatlah ke Shopee page R-Zone. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang follow supaya anda tak miss out voucher-voucher yang akan diberikan oleh seller pada masa akan datang. Okay guys, so saya rasa jadi setakat itu dulu video kita untuk kali ini. Sekiranya suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan butang like guys. Dan kalau anda nak tengok lagi banyak video-video yang macam ni, macam biasa, tekanlah butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.